WHO gesa akses penuh diberikan di Semenanjung Gaza. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Seramai 76 rakyat Palestin yang cedera dan 335 warga asing yang mempunyai dua kerakyatan mula meninggalkan Gaza ketika lintasan Rafah ke Mesir dibuka buat kali pertama semalam, dan ia juga merupakan operasi pemindahan pertama di Gaza dalam sebulan sejak perang Israel-Hamas meletus 7 Oktober lalu. Kumpulan itu merupakan yang pertama mendapat kebenaran berbuat demikian hasil daripada perjanjian yang dicapai melalui perantara kerajaan Qatar. Melalui perjanjian yang termeterai antara Mesir, Israel dan Hamas, seramai 81 mangsa yang cedera dan senarai awal 500 pemegang pasport antarabangsa dijangka dibenarkan meninggalkan Semenanjung Gaza dalam beberapa hari akan datang. Mesir merancang mahu memindahkan seramai 7,500 pemegang pasport asing dari Gaza dalam tempoh 2 minggu akan datang. Lapangan terbang Al-Arish akan dibenarkan untuk menerbangkan mereka keluar. Berdasarkan rancangan awal juga, warga asing akan dipindahkan dari Gaza ke Kahirah melalui jalan darat sebelum dibenarkan menaiki pesawat pulang ke negara masing-masing dari ibu negara Mesir itu. Sementara itu, jumlah mangsa akibat kedua-dua serangan udara tentera rejim Zionis ke atas kamp pelarian Jabalia mencecah lebih 1,000 orang. Angka ini termasuk 195 mangsa yang disahkan maut. Lagi 220 masih belum ditemui di bawah serpihan runtuhan dan sekurang-kurangnya 777 lain cedera. Israel sebelum ini menyatakan pihaknya menyasarkan dan membunuh pemimpin Hamas di kamp tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berikrar akan meneruskan serangannya sehingga ia meraih kemenangan ke atas Hamas. Dalam pada itu, Presiden Emirat Arab Bersatu UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan memaklumkan negaranya bersedia merawat kira-kira 1,000 kanak-kanak Palestin yang cedera di hospitalnya. Keputusan itu diumumkan semasa perbualan telefon antara Menteri Luar UAE Abdullah bin Zayed Al Nahyan dengan Presiden Jawatankuasa Antarabangsa Palang Merah Mirjana Spoljaric. Dalam perbualan itu, kedua-dua pihak juga menekankan kepentingan penghantaran bantuan dan bekalan perubatan kepada penduduk di Gaza. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menyeru negara-negara Islam untuk menghentikan ekspor minyak dan makanan ke Israel serta menuntut penamatan pengeboman di Semenanjung Gaza, dan beliau beri amaran kepada Israel tentang peningkatan serangan jika Zionis gagal menamatkan pencerobohan terhadap rakyat Palestin. Khamenei juga mengecam negara-negara barat yang menyokong Israel seperti Britain, Perancis dan Amerika Syarikat. Israel telah lama menuduh pemerintah ulama Iran mencetuskan keganasan dengan membekalkan senjata kepada Hamas. Tehran berkata pihaknya beri sokongan moral dan keuangan kepada kumpulan itu yang mengawal Semenanjung Gaza. Tambah Khamenei lagi, salah satu tindakan barat yang tidak tahu malu ialah menuduh pejuang Palestin melakukan keganasan. Turut senada, Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyeru supaya Semenanjung Gaza diberikan akses penuh kepada bantuan perubatan dan bahan api. Menerusi kenyataannya memaklumkan bantuan tersebut perlu dibuat sekarang bagi mengelak semakin ramai nyawa terancam. Turkish Palestinian Friendship Hospital iaitu satu-satunya hospital awam yang merawat pesakit kanser di Semenanjung Gaza tidak lagi beroperasi susulan serangan Israel dan kekurangan bahan api. Israel terus menyekat kemasukan bahan api ke Gaza yang menjadi sumber penting bagi memastikan hospital terus beroperasi. Hospital dan kemudahan penjagaan kesihatan turut diserang. Tentera Israel telah memperhebat serangan udara dan darat ke atas Semenanjung Gaza hingga mengakibatkan sekurang-kurangnya 8,796 rakyat Palestin maut, manakala lebih 22,000 lagi cedera sejak 7 Oktober.
Rusia tidak menyokong cadangan tindakan Amerika Syarikat terhadap konflik antara Israel dan Palestin Hamas di Semenanjung Gaza dan sebaliknya Rusia telah mengemukakan draft resolusi alternatif yang mengandungi unsur-unsur daripada draft sebelumnya oleh Amerika dan Brazil. Duta Besar Rusia ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB Vasilya Nebenzia turut menggesa gejatan senjata segera dan menyuarakan kebimbangan antarabangsa bahawa konflik itu mungkin merebak ke rantau Timur Tengah. Продавить новый проект, насыщенный политизированными, неуместными и крайне сомнительными положениями. С тем, чтобы союзникам США в Совете Безопасности было проще проглотить горькую пилюлю и проголосовать за предложенный американцами текст. Авторы насытили его бессистемным набором гуманитарных мер, на которые Израиль мог бы пойти по ходу своей наземной операции. При этом они постарались сделать так, чтобы ничто в проекте не препятствовало Западному Иерусалиму ее осуществить. Коллеги, мы глубоко убеждены, что главный сигнал, которого сейчас во всем мире ждут от Совета Безопасности, это требование немедленного и безусловного прекращения огня противоборствующими сторонами. А именно этого в американском проекте как раз и нет. Поэтому мы не видим в нем смысла и не можем, и не сможем его поддержать. Malah beberapa wakil negara lain turut berpandangan sama. 面对国际社会压倒性的呼声，安理会必须用清晰、明确的语言要求立即停火，必须指出，以种种理由放任加沙战事延宕升级，最终的结局不会是任何一方的军事完胜，很可能是一场吞噬整个地区的浩劫，很可能彻底放送两国方案前景，让巴勒斯坦人民和以色列人民持续陷入仇恨和对抗的恶性循环。 يجب بذل قصارى الجهود الدبلوماسية وتسخير كافة الإمكانيات للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، حيث أن استمرار وتصاعد وتيرة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يؤكد أن كل تأخير في إخماد هذه الحرب يعني وقوع المزيد من الضحايا والدمار، ويهدد بتوسع رقعة الصراع في المنطقة خاصة مع انتشار. China dan Amerika Syarikat akan mengadakan rundingan mengenai kawalan senjata nuklear minggu depan dan ia rundingan yang pertama seumpamanya sejak di bawah pentadbiran Presiden Obama. Kementerian Luar China menyatakan rundingan berhubung kawalan dan pencegahan penyebaran senjata serta perbincangan berasingan berhubung hal ehwal maritim dan isu-isu lain. Rundingan senjata itu dijangka berlangsung sebelum mesyuarat Presiden Amerika Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping pada sidang APEC di San Francisco. Penasihat Keselamatan Negara Amerika Jack Sullivan pada 2021 berkata bahawa Presiden China dan Amerika bersetuju untuk mula membawa rundingan mengenai kestabilan strategik ke hadapan. Ia merujuk kepada kebimbangan Washington berhubung pembangunan lebih banyak senjata nuklear Beijing. Jepun mula melaksanakan fasa ketiga pelepasan air radioaktif terawat dari loji kuasa nuklear Fukushima ke lautan Pasifik hari ini dan fasa ini akan dilanjutkan sehingga 20 November depan meskipun mendapat tentangan dari China dan Rusia. Menurut laporan, Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) merancang untuk mengepam kira-kira 460 tan air terawat setiap hari melalui pembentungan bawah laut. Fasa keempat pula dijadual bermula Mac depan yang membabitkan pelepasan kira-kira 31,200 tan air. Jepun mula menyalurkan air terawat daripada loji itu sejak Ogos lepas mencetuskan reaksi negatif dari China dan parti pembangkang Korea Selatan termasuk Kepulauan Solomon. Susulan insiden gempa bumi dan tsunami pada 2011, loji Fukushima terpaksa ditutup akibat bencana nuklear yang berlaku.
Kemalangan itu dianggap sebagai bencana nuklear terburuk sejak insiden Chernobyl pada 1986. Lebih 2,000 penduduk Uruguay kehilangan tempat tinggal selepas banjir melanda pantai utara negara itu. Banjir berikutan hujan lebat sehingga menyebabkan air sungai melimpah ke kawasan perumahan. Uruguay, negara kecil mempunyai 3.5 juta penduduk, terletak di antara Brazil dan Argentina. Negara itu mencatatkan hujan yang ketara disebabkan fenomena iklim El Nino. Beberapa bulan lalu, Uruguay berdepan musim kemarau yang teruk sejak 7 dekad sehingga menjejaskan bekalan air minuman. Setakat 30 Oktober, 2,101 penduduk hilang tempat tinggal. Daripada jumlah itu, lebih 200 dipindahkan ke pusat pemindahan sementara, manakala selebihnya mendapatkan perlindungan di rumah keluarga dan rakan. Sementara itu, Itali bersiap sedia menghadapi cuaca ekstrim dengan banjir diramai melanda bahagian tengah dan utara Itali, manakala cuaca panas diramalkan di selatan negara itu. Pegawai Perlindungan Awam berkata bahawa 2 fenomena ribut petir dijangka melanda seluruh negara minggu ini. Amaran peringkat merah turut dikeluarkan di wilayah Timur Laut Veneto dan Friuli Venezia Giulia. Di selatan Itali, suhu melebihi 35 darjah Celsius direkodkan pada Oktober. Sisili turut mengalami cuaca ekstrim dan beberapa kebakaran hutan dilaporkan minggu ini. Aksi Piala Liga Inggeris, Manchester United gagal melangkah ke saingan suku akhir kejohanan selepas tewas 0-3 menentang Newcastle awal pagi tadi. Dalam saingan 16 akhir yang berlangsung di Old Trafford itu, menyaksikan tuan rumah tidak berupaya menyekat asakan pasukan pelawat. Gol awal Newcastle diperoleh menerusi Miguel Almiron pada minit ke-28 sebelum Lewis Hall menjadikan kedudukan 2-0 pada separuh masa pertama. Aksi babak kedua dilihat berlangsung lebih sengit dengan Manchester United cuba untuk bangkit menerusi beberapa percubaan tepat. Bagaimanapun, tuan rumah gagal meraih jaringan, sebaliknya Newcastle pula yang berjaya menambah gol ketiga pada minit ke-60 menerusi Joe Willock. Sementara itu, nasib sama turut menimpa Arsenal apabila dikecewakan West Ham dengan kekalahan 1-3. Kemenangan yang diraih West Ham itu membolehkan kelab berkenaan melangkah ke saingan suku akhir Piala Liga Inggeris pada 19 Disember ini. Di Stadium Vitality pula menyaksikan tuan rumah Bournemouth tewas 1-2 menentang Liverpool. Pada aksi suku akhir nanti, Liverpool dijadual menentang West Ham bagi merebut slot kesaingan 4 terbaik. Sementara itu, Chelsea turut berjaya menempah slot kesaingan suku akhir selepas menewaskan Blackburn 2-0. Aksi yang berlangsung di Stamford Bridge menyaksikan 2 gol Chelsea dijaringkan oleh Benoit Badiashile dan Raheem Sterling. Malaysia terus beri sokongan dan bantuan selain berdoa untuk rakyat Palestin yang ditindas Zionis. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Berita dunia berakhir di sini. Saya Miza Isni Muhammad, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuh harapan.